Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidai ikhwan dikasih salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bertemu dalam ruangan ini. Dan kita nak syarah buku Al-Marhumuna fi Sunnah Nabawiyah, mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersama dalam siri yang ke-47 insya-Allah. Dalam itu tajuk mereka yang disebut oleh Nabi SAW di antaranya para anbiya, dan pada kali ini insya-Allah para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kali ini insya-Allah kita nak kacak berkenaan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka bila kita mari kecek Abu Bakar ni, kita rasanya tak cukup lah. Kita tak, kata masa kita tu tidak mengizinkan nak kecek Abu Bakar tu kerana sifat dia, kerana akhlak dia, kerana pribadi dia tu sangat besar. Dan maka kita minta maaf di atas ringkasan ini, kerana nak kecek, sebenarnya nak kecek Abu Bakar ni mengata ulama kecek sebuah kitab dah. Ulama kecek sebuah kitab 300-400 muka Abu Bakar saja kita nak main kecek pendek, walaupun tak ada sempurna lah. Sebab kita tak ada beri hak dia tu, tak ada wayak hak dia dengan cara detail, dengan cara laik. Sebenarnya dia adalah orang yang paling mulia selepas Nabi SAW. Mula bagaimana kita nak kecek dari segi mana tu? Dari segi hak sakut dengan rahmat saja, iaitu Nabi SAW cerita pada kita pada hadis yang diriwayat oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Hadis ini sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jami'an, semua mereka itu daripada hadis Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Thaqafi. Hadatsana Khalid Al-Hadza an Abi Qulabah an Anas bihi. Qala Abu Isa, هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو عبد الله الحاكم هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. dan أخرجه أحمد dan Tahawi dan Abu Nuaim. Dan lain lagi itu semua tu mereka kata, bila kita tengok takhrij hadis ni panjang, takhrij hadis ni banyak, atas hadis ni sampai pada martabat sahih. Ya saudara dikasihi, apakah makna dia? Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Arhamu ummati bi ummati atau Abu Bakrin. Mana kata orang yang paling rahmat di kalangan umatku, orang yang paling rahmat di kalangan umatku, arhamu ummati. Mana tu di kalangan umat Nabi semua tu orang yang paling rahmat. Arham dengan af'al tafdhil. Arham. Mana kata
dia tu lebih rahmat daripada orang lain lah. Arhamu ummati. Makna tu manusia yang paling rahmat di kalangan umatku siapa? Abu Bakar. Bahkan arhamu ummati bi ummati pula. Orang yang paling rahmat di kalangan umatku kepada umatku iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tengok bahasa Arab dah. Arhamu ummati bi ummati. Orang yang paling rahmat di kalangan umatku kepada umatku atau terhadap umatku ialah Abu Bakar. Mana tu? Dah. Dia sendiri tu paling rahmat. Lepas tu dia rahmat kepada dia. Dia rahmat terhadap siapa? Kepada dia. Ke atas siapa? Ke atas umat Nabi SAW iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Masya Allah. Dah. Diri dia tu sifat rahmat. Yang kata ada di diri dia sifat rahmat. Dan di orang yang paling hak dia rahmat siapa? Iaitu umat Nabi SAW. Ini makna kata satu sifat yang kata Rasulullah SAW cerita pada kita bahawasanya tak ada orang yang paling rahmat di kalangan umatku terhadap atau ke atas atau kepada umatku terhadap umatku siapa? Iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tengok. Nah, bila kita mari mengaji sikit kita tidak dengar. Nah, apa kata cakap ucap orang yang tidak kena kepada Abu Bakar, orang yang tidak kena pada Islam. Nah, iaitu golongan Rafidah yang mana duk tuduh, duk cecah. Nah, Abu Bakar kata Abu Bakarnya sekia-sekia jahatnya, sekia-sekia gapon, sekia-sekia dak. Nah, ni Nabi SAW dia cerita sendiri hak Abu Bakar. Dia tu dah sebut sendiri hak Abu Bakar. Dah mengata jatuhlah habis perkataan yang mengata yang menjadi tuduhan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu atau tuduhan ke atas atau terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu jatuh habis. Bila kita mari baca hadis Nabi sendiri. Kita sedengar hujung-hujung telinga, sedengar orang tahu gapo. Nah, Syiah ni mana kata dia tu tak ada kerja lain nanti nak tuduh pada para sahabat, nak supoh sahabat, nak gapo sahabat. Nah, mari kita dengar hadis Nabi SAW. Dah kita kasih pada ahlul bait, dah kasih pada ahli keluarga Nabi, pihak ahli keluarga Nabi, bukan sekadar Ali, bukan sekadar Fatimah, bukan sekadar bukan sekadar Hasan dan Husain, bukan sekadar Imam 12 saja dak. Ni Aisyah pun keluarga Nabi. Abu Bakar pun jadi keluarga Nabi. Sebab apa? Sebab Abu Bakar jadi apa? Mertua Nabi. Kita bolehlah masuk ke dalam keluarga Nabi juga. Aisyah sendiri pun keluarga Nabi. Apa? Isteri Nabi SAW. Dan orang yang mari duk pegang, mari duk apa? Mari duk cara hak Islam selepas pada kematian wafatan Nabi SAW, siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapakah mereka duk benci pada Abu Bakar? Kenapakah mereka duk tuduh, duk cecah pada Abu Bakar? Ada sakit hati ke apa daripada sahabat Nabi SAW? Ingat molek siapa duk supuh pada Nabi, siapa duk supuh pada sahabat Nabi. Man sabba ashabi faqad sabbani. Siapa yang supuh sahabat-sahabat Nabi, maka dia telah supuh pada aku. Oleh itu, Abu Bakar bukan orang yang ke-100, bukan orang yang ke-20, bukan orang yang ke-10. Orang pertama selepas Nabi SAW. Kita dah bagi tuduh dengan apa? Akal boleh timur ke lagu tu? Tak boleh timur, saudara dikasihi. Ya, oleh itu kita mari tengok, mari kenal Abu Bakar. Kenapa Nabi kata orang yang paling rahmat di kalangan umatku terhadap umatku siapa? Ialah Abu Bakar. Maka nama dia apa, saudara dikasihi? Ya, nama dia Abdullah bin Uthman ibn Amir ibn Amr
ibn Ka'ab, ibn Sa'ad, ibn Taim, ibn Murrah, Abu Bakar, ibn Abi Quhafah atau ibn Abi Quhafah. Ini nama dia. Mak dia Ummul Khair. Nah, nama dia Salma binti Sakhr ibn Amir ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah. Wa kana li Abi Bakrin min al-walad. Nah, anak dia pula dia Abdullah Asma. Nah, daripada siapa ni? Daripada mak nama dia Qutailah binti Abdul Uzza ibn Abdi As'ad ibn Nadr ibn Malik ibn Hisl ibn Amir ibn Lu'ay. Dua orang ni, Abdullah dengan Asma. Dan anak dia nama Abdul Rahman dan Aisyah daripada mak yang bernama Ruman binti Amir ibn Umaymir ibn Abdi Syams ibn Itab ibn Udhainah ibn Subay' ibn Duhman ibn Al-Harith ibn Ghanam ibn Malik ibn Kananah atau ibn Kunanah. Atau tengok pula saat ni. Abdullah dan Asma daripada mak nama Qutailah. Abdul Rahman dan Aisyah daripada mak nama dia Ruman. Dan anak pada Abu Bakar pula nama Muhammad ibn Abi Bakr ni, mak dia nama Asma bintu Umais ibn Ma'ad ibn Taim ibn Al-Harith ibn Ka'ab ibn Malik. Dan mak kepada Ummu Kalthum. Abu Bakar ada anak namanya Ummu Kalthum. Mak dia Habibah binti Kharijah bin Zaid ibn Abi Zuhair min Bani Al-Harith ibn Al-Khazraj. Dan dia tu Ummu Kalthum dia beranak selepas pada matinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sarup katanya anak Abu Bakar ada apa orang? Abdullah, Asma, Abdul Rahman, Aisyah, Muhammad dan Ummu Kalthum. 6 orang daripada 4 ibu. Ya saudara dikasihi. Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang ulung-ulung, orang yang pertama, orang yang mula-mula percaya kepada Nabi SAW. Dia tu digelar dengan Al-Atiq, digelar dengan Al-Mu'ayyadu minallahi bit-taufiq. Dan dia juga adalah sahib, kata rakan dan kawan, sahibun Nabi fil hadari wal asfari, di masa musafir dan di masa berada di tempat kediaman. Dan dialah adalah Abu Bakar adalah saing rapat kepada Nabi SAW pada setiap urusan, pada setiap keadaan. Nampak tu? Dan Abu Bakar sebagai saing Nabi SAW sampai bila dia mati itu dinamakan dhaji'uhu ba'dal mauti fil rawdah al-mahfufah bil anwar. Panggil tak saing sebagai saing tidur sekali, mana tak mati. Panggil tak tidur tepat sekali, dikuburkan sekali juga. Di dunia masa dia hidup tu sekali dengan Nabi, gi mari. Ja'a Rasulullah wa Abu Bakrin. Ja'a Rasulullah wa Abu Bakrin. Ja'a Rasulullah SAW. Dan mari Abu Bakar. Bila dia mati pun hari tanah pula sekali dengan Nabi SAW. Dikubur. Dilubai sama, dikubur sama. Masya Allah. Masya Allah. Dia tu Masya Allah. Orang sebut nama dia tu siapa ke? Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Bukan sebut nama saja dak royak. Bukan sebut nama tak Abu Bakar, tak ada dalam Quran tak Abu Bakar. Dia guna dengan apa? Dengan thaniyatnain idhuma fil ghar. Ketika Rasulullah SAW dia tu berada di gua Thur. Nampak tu semasa dia nak pergi hijrah bersama dengan Nabi SAW. Di situ kata adalah satu peristiwa yang Tuhan sebut sudah. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Guna dengan sahibihi. Guna dengan sahabat Nabi SAW. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ni mengata tak kena duk. Kata tidak kena duk kata keliru dah berkenaan dengan ini saudara dikasihi. Bilakah dia tu dilahirkan? Wulida radhiyallahu anhu, dia dilahirkan ba'dal fil bisanatain
wa sittati ashhur. Makna kata dia dilahirkan selepas tahun gajah. Apa tu? Bila berlakunya gajah mari serang Mekah, tentera gajah mari serang Mekah, dipimpin oleh Abraha daripada Yemen. Maka nampak tu? Maka di sini selepas pada tahun gajah 2 tahun tu dia beranak. Duk ada masa 2 tahun 6 bulan tu dia beranak lepas pada tu. Maka Nabi SAW beranak tahun gajah. Makna tu dia tu muda daripada Nabi SAW. Makna tu Nabi tua pada dia tekah 2 tahun setengah. Apa tu 2 tahun setengah dah. 6 bulan. Ya, 2 tahun setengah. Dia muda daripada Nabi SAW 2 tahun setengah. Dan dia tu jadi kawal pada Nabi SAW sebelum Nabi dibangkit jadi Rasul. Dan bila dia dibangkit jadi Rasul tu, dia pun orang mula-mula yang dapat kata percaya, yang beriman pada Nabi SAW. Dan dia bersama dengan Nabi SAW panggil atas sepanjang semasa di Mekah tu, duduk dengan Nabi SAW. Dan dia juga adalah teman Nabi SAW. Teman Nabi SAW dalam hijrah, dalam gua, dan segala peristiwa yang Nabi kata semua peristiwa yang ada di masa Nabi SAW sampai pada dia tu mati. Nampak tu? Dan pada tahun atau pada peperangan Tabuk tu, dia duduk di Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dia tu buat haji, tunaikan fardu haji di masa Nabi SAW pada tahun 9. Selepas pada tu selepas Nabi SAW dia wafat, khalifah selepas Nabi SAW diserah kepada dia, dan para muslimin menggelarkan dia dengan Khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah SAW. Dan bapa dia pun telah telah memeluk al-Islam. Adapun cerita Islaman, cerita keislaman Abu Bakar tu, maka kita dapat bahawasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu asal dia tu daripada penghulu, ketua-ketua Quraisy juga di masa jahiliyah. Muhabbiban fihim, orang pakat kenal, pakat suka belaka pada Abu Bakar. Nampak tu? Ma'lufan lahum. Makna kata dia tu orang kata orang boleh duduk belaka. Duk dengan pia ke apa tu, orang kenal ke dia. Orang kata lekat saing dengan dia. Orang kata orang haikiat pada dia. Orang kata nak saing, nak berkahwin dengan dia secara dikasih. Nampak tu sebab apa? Sebab di masa jahiliyah tu, kana ilaihil ashnaqu fil jahiliyah. Mana kata orang bila orang bayar ke apa ashnaq? Al-ashnaq ni ad-diyat. Bila orang bayar orang mai bayar pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mana tu? Dia tu orang cara pergi duit kaprap. Bayar demo ni wak tak kena bayar dia. Bukan ambil duit dia, mana tu dia tu orang juru pergi amanah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nampak tu? Jadi segala perkara demo kena bayar, kena duk himbuh, kena duk gapo tu kena bayar pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab demo harap pada dia. Wa kana idza hamala syai'an saddaqathu Quraisy. Dan apabila dia tu hamala di sini makna kata hamalah di sini makna kata ad-diyah juga, al-hamalah makna kata ad-diyah. Wa hamalatu man qama, makna dia tu juru kecek kira, juru menyelesaikan masalah. Ada panah ke apa, mari jumpa dengan dia misalkan masalah. Kecek kaligus dengan dia tutup qadi, orang juru khaksing. Apa yang dia khaksing gapo-gapo, orang percaya berlaku pada dia. Masa jahiliyah dulu tu. Falamma ja'a al-Islamu, bila datangnya al-Islam, sabaqa ilaih, maka dia pun dulu pergi meluk Islam. Dan
masuk Islam ramai di atas tangan dia dengan sebab dia. Dan 10 orang yang masuk Islam tu yang menjadikan yang terkenal dengan al-asharah al-mubashshiruna bil jannah ni. 5 orang masuk Islam dengan sebab dia. Masya-Allah. Buat gapo Abu Bakar? Apakah kesulitan yang Abu Bakar ada tu? 10 orang hak Nabi ayat al-mubashshiruna bil jannah, mereka yang dah digembira dengan syurga. 10 orang ke 5 orang ialah dakwah mereka. Masuk Islam dengan tangan siapa? Dengan tangan Abu Bakar. Dengan usaha siapa? Dengan usaha Abu Bakar. Dengan dakwah siapa? Dakwah Abu Bakar. 5 orang daripada 10 tu, setengah hak yang digembirakan dengan syurga tu 10 orang, 5 dengan sebab dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya-Allah, masya-Allah ni. Nah, kita ayat dengan cara ringkaslah. Ya saudara dikasihi. Qala Abu Mihjan Al-Thaqafi, dia kata, nampak tu? Wa summita siddiqan wa kullu muhajirin siwaka yusamma bismihi ghaira munkirin. Sabaqta ila al-islami wallahu syahidun wa kunta jalisan fil arish al-mushahhari. Masya-Allah. Orang lain dia kata, kamu tu, dia kata apa ni? Summita, kamu ni dinamakan dengan As-Siddiq. Tak ada panggil Abu Bakar, panggil As-Siddiq. Kamu dinamakan As-Siddiq, digelarkan dengan As-Siddiq. Wa kullu muhajirin siwaka, dan tiap-tiap orang yang berhijrah selain pada kamu, mereka itu digelarkan dengan nama dia. Dengan dipanggil dengan nama sendiri saja. Kalau Muhammad, Muhammad. Ismail, Ismail. Kalau Umar, Umar. Tapi Abu Bakar ni digelar dengan As-Siddiq. Bila dia hijrah mari Madinah tu, dia panggil dia As-Siddiq. Dekat nama As-Siddiq. Disebut nama As-Siddiq. Maka tidak bukan Abu Bakar. Orang lain dipanggil dengan nama sendiri saja. Tak ada kena duk panggil nama lain, tapi Abu Bakar ni dinama dengan As-Siddiq. Sabaqta ila al-islami wallahu syahidun. Kamu ni dulu, kamu ni awal-awal ulung-ulung orang masuk Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyaksi. Wa kunta jalisan, dan kamu adalah bangata jalis, bangata saing rapat. Bangata duduk di mana? Duduk rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tepat Nabi SAW, dekat atau tepat Nabi SAW yang terkena. Masya Allah, Masya Allah. Ni mana kata dia muduk puji dia tu. Dan berkatanya Hasan bin Thabit, "Idza tadhakkartu shajwan min akhi thiqatin fadhkur akhaka Aba Bakr bima fa'ala at-tali ath-thani al-mahmud simatahu wa awwalun nasi turran saddaqar rusula." Masya Allah, Masya Allah. Hasan bin Thabit dia berkata apa? Apabila aku ingat rindu pada seorang saudara aku ni yang sikoh, apabila kamu nak ingat seorang yang kata yang sikoh, seorang yang dipercayai, seorang yang beramanah, maka ingatlah saudara kamu Abu Bakrin. Ingatlah pada saudara kamu Abu Bakrin bima fa'ala, dengarlah, ingatlah apa yang dia buat. Kalau nak ingat kebaikan orang, nak ingat kepercayaan seorang, mengingatlah kepada Abu Bakar. Tengok dia buat gapo. At-tali ath-thani, kata orang kemudian, orang yang kedua yang terpuji atau yang dipuji akhlaknya. Dan wa awwalun nas, dan orang yang mula-mula. Yang percaya kepada Rasul. Ini berkata pujian daripada siapa? Daripada Hasan bin Thabit. Adapun kelebihan dia, saudara dikasihi radhiyallahu anhu, maka lebih besar daripada kita nak sebut lagi ni. Lebih banyak daripada kita sebut ni. Banyak lagi lah. Mana saya nak sebut sikit lah.
Apa masa kita tu sempit dan kita dalam syarah buku Almarhumun fi Sunnah. Tak ada kecek sejarah dia tu dengan cara detail tak. Nanti insya-Allah bila kita ada okat tu kita kecek Abu Bakar. Nah, melalui bagi kata kitab melalui buku-buku sejarah yang muktamad yang dihimpun oleh para dakatirah, para ulama yang mu'tabarin insya-Allah. Ya. Maka kita mari kecek ru'usul aqlam, apa ru'usul aqlam, poin-poin yang besar-besar. Nah, bagi kata kalau kita kecek pun tak sempurna. Bagi kata tidak beri hak dia dengan sempurna sebab Abu Bakar ni lebih pada gapo-gapo lagi. Nak kecek sekadar masa kita spek ni tak lagi. Nah, bagi kata tak cukup. Tak mada. Ya saudara dikasihi. Di antaranya Tuhan sebut sendiri dengan kelebihan dia dalam surah At-Taubah ketika mana dia jadi orang yang kedua bersama dengan Nabi SAW. Nabi itu pertama, ia tu yang kedua. Idhuma. Nah, Tuhan sebut atas thaniya thnain. Orang yang kedua. Tak ada orang lain dah dalam gua tu. Ketika duk nusuk tu. Ketika duk beringat. Ketika duk wang pengen nak pergi hijrah pada Madinah tu tak ada orang lain. Dia lah orang yang kedua. Rasulullah pertama, dia yang kedua. Thaniya thnaini idhuma fil ghar. Dia lah orang yang kedua. Nampak tu? Yang tidak ada orang lain daripada mereka berdua. Idhuma fil ghar. Ketika mereka itu dalam gua tu. Begitu juga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون dan mereka yang جاء بالصدق membawa kebenaran وصدق به dan apa yang kata percaya kepada kebenaran iaitu Ar-Rasul Al-Quran. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang bertakwa. Dia ayat itu kata Abu Bakar. Dan dalam suatu lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Nampak tu? Tuhan turunkan ayat ke atas Abu Bakar. Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Semua ni mengata ayat tu kat atas apa? Kat atas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para mufassirin menceritakan bahawasanya ayat saat ni tu 2-3 ayat sebut tu kat atas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah, Masya Allah. Lagi pula kita dapat daripada hadis Nabi SAW. Hadis hijrah yang panjang itu. Hadis dalam Bukhari lah. Selepas daripada fartahalna wal qawmu yatlubunana falam yudrikna ahadun minhum ghaira Suraqah ibn Malik ibn Ja'sham ala farasillah faqultu hadha at-talab qad lahiqana ya Rasulullah faqala la tahzan inna Allah ma'ana. Ini satu hadis yang dicerita oleh Abu Bakar sendiri. Dia kata, dah apa? Hadis hijrah tu. Hadis hijrah kita kena dengar tuan sendiri. Oh ya. Tuan duduk dalam setanakan diri. Tuan duduk dalam headcast sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Dia kata, fartahalna. Maka kami pun keluar daripada Mekah. Tubik daripada gua. Wal qawmu yatlubuna. Dan ahli Mekah tu duduk turut kami. Duduk cari, duduk pitah. Nampak tu? Falam yudrikna ahadun, siapa? Maka tidak ada siapa yang sempat dengan kami, yang dengan kami, malaikat apa? Malaikat seorang nama dia Suraqah ibn Malik ibn Ja'sham. Mari dengan kuda dia tu mari dengan kami. Situ tu. Faqultu, maka aku berkata pada Nabi SAW, hadha at-talab qad lahiqana, mari dah belakang kita tu, mari dah Suraqah bin Malik mari dah nak itu kita, nak igat kita, nak takak kita. Nampak tu? Maka Nabi SAW jawab kata, la tahzan, janganlah kamu takut.
Janganlah kamu duka cita. Janganlah kamu risau. Wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kami. Masya Allah. Nampak tu? Begitu juga satu hadis yang diriwayat oleh Anas radhiyallahu anhu. Bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW. Wahuma fil ghar. Di masa tu, dia bersama dengan Nabi dalam gua. Dia kata apa? Lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana. Hei Rasulullah, sekiranya salah seorang daripada Quraisy nak naik bukit mari ni, duk cari kami ni. Kalau dia tu jenguk tengok lek bawah sikit je. Nanti dia tu akan nampak kami. Kalau dia duk buat nerak tengok sikit siap. Nak nampak kami siap wahai Rasulullah. Maka Nabi jawab pula situ. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnain Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, kamu yang suka tak kami dua orang sajalah. Allah yang ketiga. Ni makna tapi Abu Bakar sendiri duk cerita. Dapat satu hadis yang diriwayat oleh Anas radhiyallahu anhu. Dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakrin thumma Umar bin Khattab thumma Uthman radhiyallahu anhum. Jadi ni nak ayat kelbih dia ni. Kelbih siapa tu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami ni di masa Nabi SAW, kami duk sebut, duk kecek orang hak paling baik, hak paling mulia, hak paling baik sekali di kalangan kita ni. Maka kami suatu kami alumati atau kami suatu sorok, jadi sorok satu lah. Apa dia? Katanya orang yang paling baik iaitu Abu Bakrin. Hafal dia tahu belakang. Bukan cerita orang paling baik sekali. Dia mula-mula Abu Bakrin. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Uthman bin Affan. Apa ada dah? Jadi kena dah tertib ada khalifah tu. Masuk molek dah, masuk lock dah tu. Nah, bang kata Abu Bakrin, batu Umar, batu Uthman, masya-Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula. Nah, hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim saja ni. Nah. Mari pula riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hamala 'alayha iltafatat ilayhi al-baqarah faqalat inni lam ukhlaq li hadha walakinni khuliqtu lil-harthi." Faqala an-nas subhanallah ta'ajjuban wa faza'an abaqaratun tatakallam atau abaqaratun takallamat. Nampak tu? Atau abaqaratun tukallim. Faqalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni u'minu bihadha wa Abu Bakr wa Umar. Masya-Allah. Hadis ini rawahu Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang lelaki duk bawa apa? Bawa seekor lembu. Bawa macam mana? Duk heret seekor lembu itulah. Nah, dah heret jirat seekor lembu. Dah heret lembu seekor. Dan dia muat banyak atas dia. Dia atas belakang dia tu. Maka lembu tu paling pada dia. Ni Rasulullah duduk cerita, katanya ada seorang lelaki duk heret lembu. Yasuku duk heret lembu. Duk tarik lembu, duk heret lembu, duk bawa lembu seekor lah. Qad hamala 'alaiha. Dia pikul, dia ambil barang banyak tu atas belakang lembu. Mana tahu suruh lembu tu pikul dah. Lembu ni pikul ke lembu ni. Bawa barang yang dia buat. Ikutlah dia buat sara, dia buat macam mana dia buat. Mana tahu barang berat lah. Di belakang lembu tu. Iltafatat ilaihi al-baqarah. Maka lembu tu paling pada dia.
Lemu saat ni yang muat kat atas dia atau yang muat di belakang dia tu. Lemu tu paling pada tuai dia. Lemu berkata apa? Inni lam ukhlaq li hadha. Hei, tuai aku. Sungguhnya aku tidak dijadi oleh Allah dah untuk kerja ni. Jadi lemu kecek. Maka dia kata, hei, tuai, sungguhnya Allah tidak menciptakan aku untuk perkara ni, untuk kerja macam ni. Tuhan jadikan aku lil harthi. Tuhan jadikan aku untuk aku galau. Mana kata pikul berat macam ni bukan ya. Bukan dia ni sakit, letih, penat. Aku ni Tuhan buat untuk apa? Untuk galau, lil harthi, untuk galau. Faqala an-nas, jadi ketika tu manusia berkata, orang ada ramat kau tu boleh hadir. Duduk di nak ke duduk di mana ya duduk nak pikul di mana ya duduk muat atas belakang lemu dia tu. Mana kata di tempat yang ramai boleh hadir, lemu kecek kau tu. Maka orang berkata subhanallah. Orang kecek kata subhanallah dengan pelik dengan ucapan pelik. Subhanallah ta'ajjuban, pelik rasa pelik. Pelik cai lah. Wa faz'an, bila pelik takut hati. Kejut. Pelik ni takut. Kena lemu kecek. Apa qaratan? Tukallim. Sebenarnya dia kata, mu duk kecek dengan lemu kan? Nampak tu? Mu duk kecek tuai tu, mu duk kecek dengan lemu ke? Maka Rasulullah SAW bersabda, dia kata, kalau ada berlaku macam ni, fa inni u'minu bihadha. Aku beriman. Dengan demikian, kalau ilmu kecek aku beriman. Bukan sekadar aku saja beriman. Wa Abu Bakrin. Abu Bakar dia dengan cerita ni, dia duduk dalam sanakan ni, dia beriman. Jadi kalau aku duduk dalam suasana keadaan ni, dalam peristiwa ni, aku bercerak, aku percaya, Nabi kata. Kata ilmu boleh kecek. Dan bukan aku seorang dak. Abu Bakar pun dia percaya. Dia lagi, wa Umar. Dan Umar pun dia percaya. Makna kata, dia mancai. Katanya Abu Bakar ni kalau benar lagu ni, syak yang percaya. Sebab apa? Sebab tu hewi kuasa kepada lemu boleh kecek. Kenapa tu? Tu hewi kuasa kepada, batu boleh kecek. Ada? Batu boleh kecek, pokok kayu boleh kecek. Nampak tu? Jadi, kalau aku temu hitkan macam ni, aku beriman. Bukan aku saja dak. Abu Bakar pun beriman juga. Bukan tak cukup. Bukan sekadar Abu Bakar saja dak. Umar pun beriman juga. Masya Allah. Masya Allah. Ini mata kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma'ahu illa 5 a'budin wa imra'atan wa Abu Bakrin. Hadis ni ada riwayat Bukhari juga. Daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia kata, aku nampak Nabi SAW dan tidak ada orang, orang lain, malaikat ke apa, malaikat 5 orang hamba dan 2 orang perempuan dan Abu Bakar. Mana kata Abu Bakar ni semua bersama dengan Nabi SAW. Pengata fil hilli wa tirhal, di masa Nabi dan tampung Abu Bakar pun tak ada tinggal Nabi langsung. Dalam hidup dia tak ada tinggal Nabi SAW. Pada masa Nabi tak ada apa fil hilli, maknanya duduk tepat, duduk di Madinah, duduk di Mekah, duduk bersama semua, tak ada tinggal. Abu Bakar ni Masya Allah sungguh. Ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan juga satu hadis lagi daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala, kuntu jalisan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh aqbala Abu Bakr akhidan bi tarafi thawbihi hatta abda an rukbatayhi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ama sahibukum faqad ghamara fasallama. وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر 3.
ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأله أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت واساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي قال البخاري سبق بالخير. Mana apa sini? Makna hadis ni berkenaan dengan satu ketika Abu Bakar ada selisih sedikit dengan Umar radhiyallahu anhu. Mana tak ada selisih sikit. Selisih sini tu mana tak sepakai Abu Bakar tu pai kata minta maaf dengan Umar. Umar pai kata dia tu mana tak tidak maaf. Asal cerita dia tu. Lepas tu bila dia pergi minta maaf dengan Umar tu, Umar tak sayang maaf tu. Abu Bakar pergi cari Nabi SAW. Ini hadis diriwayat oleh Abi Darda. Dia kata kuntu jalisan. Satu ketika aku duduk bersama dengan Nabi SAW. Maka datangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu akhidan bi tarafi thawbihi. Maka datangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ambil ujung baju dia tu, lipat sehingga nampak apa? Nampak lutut dia tu. Nampak tu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma sahibukum faqad ghamara. Mana kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dia tahu cerita ni. Dia kata ada pensaing kamu tu, maka dia tu ghamara, makna kata tatai lah. Sepengah dia tu apa kata al-mughamarah dalam bahasa Arab, mana kata sepengah nak pacun pai dah, nak mana sepengah nak tepuh, mana kata nak lui atau nak apa, nak terah tengok. Maka kata sayang kamu ni nampak nak itu tu, mana kata nak cari masalah tu. Nampak tu? Maka berkatanya, boya nampak apa? Nampak Abu Bakar mari dengan gaduh-gaduh lah. Moga orang kita ni bila jalan ni nak jalan cepat ni kena selok. Semua kita pakai sarung lah. Pakai jubah misalnya. Bila kita pakai jubah nak pergi jalan cepat-cepat tak lagi kena selok. Orang atas selok lah, orang tina tahu lah orang tina. Mana tu selok baju, selok pegang hujung baju tu, dah. Mari selok apa kita nak berjalan cepat sikit. Sebenarnya kita lah, kita nak pergi apa, nak lakuh benda nak gapo ke selok baju kita, apa takut kena mucuk, kena go to go ni selok ke apa selok. Bila Abu Bakar selok baju dia tu, Nabi dapat siap. Abu Bakar ni ada panahan ni. Ada gapo tu, ada gapo. Ada masalah ni mari nak cari gapo, cari hal gapo ni Abu Bakar ni, abang gaduh-gaduh ni. Ada susah hati gapo ni Abu Bakar ni. Nampak tu? Bila siapa tu, Rasulullah nampak dia. Nampak Abu Bakar mari gaduh-gaduh, selok baju mari tu nampak lutut. Maka dia siapa dia kata Assalamualaikum. Dia salam pada Nabi SAW. Bila dia salam pada Nabi SAW, Nabi jawab salam Nabi. Nabi jawab salam sudah. Maka dia berkata, Abu Bakar berkata, "Hei Rasulullah, sungguhnya aku ni ada masalah. Ada hal sikit antara aku dengan Umar. Fa asra'tu ilaihi, maka aku pun bila aku tahu kata aku salah dengan dia, aku segeralah kepada dia. Nampak tu? Dan aku sesal. Fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu.
aku sesat, aku segera pergi cari dia bila menata dia tu khabar dia tu sedar kata dia tu ada bersalah dengan Umar tu, maka dia pun pergi lari segera cepat pergi cari Umar, dan aku sesat di atas perbuatan tu. Maka aku minta supaya Umar tu yaghfirali, ampun pada aku. Apa tu? Maka fa'aba alayya. Maka Umar tak say maaf. Nampak tu? Fa'aqbaltu ilaika. Maka aku mari cari kamu wahai Rasulullah. Tengok sahabat siapa-siapa lagu tu. Mari cari Nabi SAW. Umar tak say maaf ke dia. Dan kita takut salah, kita takut berdosa. Ni Abu Bakar radhiyallahu, mari ada gaduh selok. Dah selok kain. Dah kain baju dia tu nampak lutut-lutut, mari ada gaduh. Orang gaduh lagu tu. Dah sepengah hari mai kita kata ada apa berlaku, ada gaduh, mari hunga-hunga. Cepat-cepatlah. Maka di situlah Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin. Semoga Allah SWT ampun pada kamu wahai Abu Bakar. Nabi kata 3 kali. Di situ siapa berita ni kepada Umar? Thumma inna Umar nadima. Nampak tu? Umar selepas pada tu sesah. Allah, siapa. Boleh adik Umar tu ternyata tak ada maaf lagi. Tapi Abu Bakar ni pergi dah cari Nabi belah-belah. Klik mari tu. Rakyat ke Nabi pun doa, yaghfirullahu laka Abu Bakrin. Ya Abu Bakar, Allah ampunlah pada kamu hai Abu Bakar 3 kali. Lepas tu Umar tu sesah. Umar pun pergi cari Abu Bakar radhiyallahu anhu gimana? Di rumah dia. Fa ata manzila Abi Bakrin. Maka dia datang pada rumah Abu Bakar. Fa sa'ala athamma Abu Bakrin. Dia tanya, Abu Bakar ada tak? Faqalu, mereka berjawab kata, la, tak ada ni. Maka dia pergi Umar ni, pergi cari Nabi SAW. Fasallama alaih. Fasallama alaih. Maka dia pergi cari Nabi SAW, jumpa Abu Bakar di situ. Maka dia tu apa? Dia tu sapa kepada majlis Nabi SAW, maka dia wisalah. Bila dia wisalah tu, faja'ala wajhan Nabi SAW itama'ar. Maka dia nampak muka Nabi SAW tu, muka berubah. Muka sepengah tak serupa sokmo, sepengah mai pocai lah dengan perbuatan Umar tu. Abu Bakar pun nampak. Abu Bakar pun nyanyi ke Umar. Allah. Rasulullah sepengah tak puas hati dengan Umar ni. Nampak tu? Faja'ala wajhan Nabi SAW itama'ar hatta ashfaqa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fajatha ala rukbatayh. Nampak tu? Fajatha ala rukbatayh. Maka dia pun duduk di atas. Mana tak? Mari duduk tak lutut. Duduk atas lutut. Mana kata tak lutut rapat di bumi. Maka dia berkata, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlimu marratain. Nampak tu? Dia kata, hey Rasulullah, sungguhnya aku ni lah hak zalim 2 kali. Abu Bakar kata, sungguhnya aku ni hak zalim 2 kali ni. Mula-mula aku ni buat masalah dengan siapa? Dengan Umar. Lepas tu aku zalim tu. Lepas tu aku minta maaf dia tu, jadi dia tu tak ada maaf lagi tu. Yang kedua, aku main mengadu padamu pula. Menyebabkan Rasulullah tak puas hati dengan Umar. Jadi aku ni zalim 2 kali. Ni Abu Bakar royak. Dia Abu Bakar nampak Rasulullah muka berubah. Muka Nabi tu nak marah pada Umar tu. Umar pun salah lepas tu. Mari cari Nabi ni, mana kata nak mengaku salah lah. Nak minta maaf lah kepada Abu Bakar tu. Tapi Abu Bakar nampak muka Rasulullah baik lain tu. Abu Bakar mana kata duduk atas lutut dia, minta maaf. Kata, ya Rasulullah, saya ni lah yang zalim 2 kali. Mana kata ya zalim dengan Umar sekali. Ya buat gapo tahulah, ada silap pahal gapo tu sekali. Lepas tu
Yo mari duk oyak. Dia kata Umar tak maaf ke dia. Sekali jadi 2 kali dia ni. Menyebabkan muka Nabi ni berubah situ tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab ke dia. Nabi kata, "Inna Allah ba'athani ilaikum." Sungguhnya Allah SWT utuskan aku pada kamu. Faqultum. Maka kebanyakan kamu tu berkata, kata betul, kamu ni bohong, kamu dusta masa duduk di Mekah gitu. Masa duduk di Mekah gitu tu Tuhan utuskan aku pada kamu. Tuhan bangkitkan aku jadi rasul dan utus kepada golongan kamu dan kamu berkata, kata betul, kamu berkata bohong. Kamu tak percaya. Faqala Abu Bakrin, sadaqta. Dan berkatanya Abu Bakar ni, kamu benar. Ni mana Rasulullah duduk bangkit hak dulu lah. Bangkit kata, masa tu masa dulu. Aku dibangkit pada kamu. Masa dulu Umar tak masuk Islam lagi. Dah, lain-lain sahabat tak masuk Islam lagi. Hak lah ni tu Islam belakang dah lah. Cuma Rasulullah duk ayat cerita. Kata masa dulu tu, aku dibangkit kepada kamu. Aku diutus untuk kamu. Tetapi kamu berkata ni aku bohong. Kamu tak percaya pada aku. Tetapi Abu Bakar berkata, sadaqta, kamu benar. Wasani binafsihi wa malih. Dia tolong aku. Dia bantu aku dengan dirinya dan dengan hartanya. Nak ayat atau kelebih Abu Bakar ni. Jadi buat apa kamu duk buat nyanyo, kamu duk buat susah hati pada sahabatku. Fahal antum tariku li sahibi. Maka kamu nak biar tak? Kamu nak kamu mengata kamu nak maaf tak? Kamu nak kalau kecek dengan bahasa kita ni, buat apa kacau buat nyanyo, buat apa kacau buat susah hati Abu Bakarnya. Buat apa buat susah hati sahabatku ni. Mana kata Abu Bakar ni orang mulia, orang molek, dia orang mula-mula percaya pada aku. Dan orang yang habis harta dia dengan sebab aku. Sepakai tuas diri pun diri dia tu dekat nak mati, dekat nak habis nyawa dengan sebab aku. Lepas buat apa, fakmu tak ada duk. Mana kata, duk nyanyo, duk itu, susah hati pada sahabatku. Fahal antum tariku li sahibi. Berkata Al-Bukhari, sabaqa bil khairi. Berkata Abu Bakar ni, orang dulu seumur. Dia susah hati ya. Umar tak maaf dia lari cari Nabi SAW. Siapa tahu tu Abu Bakar. Boleh nampak Umar mari nak minta maaf dengan Nabi. Nabi tu rupa lain dah. Dah tukar muka. Ya pun. Goyak sendiri dengan aku tu. Yalah salah dengan sebab ya salah belakang ni. Ya salah dengan Umar. Lepas tu ya wakwi Rasulullah nak marah pada Umar pula. 2 kali salah hamba ni. Allahu Akbar. Ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila kita kenal Abu Bakar. Masya Allah. Ini antara kelebihan Abu Bakar. Sebab itulah. Saya kata. Masuk dah lah. Sepatut dah Abu Bakar tiada khalifah Nabi SAW. Ya saudara dikasihi, masa kita pun telah sampai jam 7. Ada lagi isi yang kita nak kecek lagi, tapi masa kita tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung pula pada siri yang akan datang. Tidak ada salah saya minta maaf banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah SWT. Mari sama-sama kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.